Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini cikgu hanya akan membuat latihan bersama-sama kamu. So, kamu ikut cikgu lah. Okey, so kamu kena buat sama ada dalam buku teks ataupun kertas A4. Praktis komprehensif dalam buku teks muka surat 265. Okey, jika sekolah buka, cikgu akan ambil soalan daripada buku teks lah. Okey, cikgu akan olah soalan daripada buku teks. So, cikgu akan buat latihan bersama-sama kamu. So, kamu hanya ikut je cikgu buat latihan praktis komprehensif ni semualah. Okey, untuk hari ini hanya sampai nombor 6 dulu. Okey, kita pergi terus soalan yang pertama. Terdapat 3 batang pensel berwarna ungu dan 2 batang pensel berwarna hijau dalam sebuah kotak. 2 batang pensel berwarna dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, tulis ruang sampel bagi pensel warna dipilih. Okey, penyelesaian dia macam ni. Jangan terus salin. Kamu dengar apa cikgu cerita ni. Okey. Okey. So, kita gunakan gambar rajah pokok macam ni. Okey. Ada 3 batang pensel warna ungu kan. So, cikgu labelkan U1, U2, U3 dan 2 batang pensel warna hijau. Okay, cikgu labelkan H1, H2. Okey. Dia kata tanpa pemulangan. So, bila kamu dah ambil satu pen berwarna ungu yang pertama. So, dalam kotak tu, hanya tinggal pen ungu yang kedua, ketiga dan pen hijau yang pertama dan yang kedua lah. So, ruang sampel dia macam ni. Setiap anak gambar rajah pokok itu. Okey. U1, U2 sampailah kamu senaraikan ya. Cikgu tak senaraikan kat sini. Kamu senaraikan sampailah H2, H1. Okey. So, total semua yang kamu kena tulis adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 4. 20 ruang sampel mesti ada kamu tulis. Okey. So, soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua pula. Satu nombor dipilih secara rawak dari set S iaitu integers X berada antara 1 hingga 30. Hitung kebarangkalian mendapat nombor gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Lepas tu B mendapat nombor faktor bagi 20 atau faktor bagi 8. Okey, soalan nombor 2 tu kamu kena senaraikan nombor 1 hingga 30 macam cikgu buat ini. Okey. Ruang sampel dia adalah 1 hingga 30. Okay, simbol ini adalah lebih kecil dan sama dengan. Jadi 1 tu termasuk. So, kamu senaraikan 1 sampai 30 macam cikgu tulis ni. Okey, penting untuk senaraikan supaya senang kamu nak cari soalan tu lah. Okey, A mendapat nombor gandaan 3 dan nombor gandaan 12. Gandaan 3 adalah 3 sifar 3, 3, 6, 9 sampai 30. Mesti nombor ni ada dalam ruang sampel. Jangan ambil nombor lebih daripada ruang sampel tu. Salah. Okay, sebab X tu hanya berada antara 1 dan 30. So, 1 hingga 30 je. So, gandaan 3, 3 sampai 30. Okay, so, gandaan 12 pula. 12, 24. Sifar 12. Okay, jadi macam mana kita nak tulis? Kita ke atas sikit. Okey, kebarangkalian T ni adalah gandaan 3 dan gandaan 12. D12. So, cikgu ambil je huruf yang cikgu suka lah. Kamu boleh guna huruf apa yang untuk diperihalkan. Okey. So, unsur gandaan 3 bersilang dengan gandaan 12. Apa yang sama dia kongsi? So, dia kongsi 12 sama dan 24. Jadi, ada 2 unsur. Untuk cari kebarangkalian, bilangan unsur gandaan 3 bersilang dengan gandaan 12. Bahagi ruang sampel. Ruang sampel yang kamu tulis tadi ada 30 semua. Jadinya
2/30 kebarangkalian nombor gandaan 3 dan 12. So, pemudahkan kamu akan dapat 1/15. Senang kan? Kita pergi ke soalan B pula. Dia nak mendapat faktor bagi 20 atau faktor bagi 8. Okey. Faktor bagi 20 adalah hasil darab yang kamu dapat 20. Okey. Cikgu dah buat. Siap-siap kat sini. Jangan tiru, dengar dulu. Okey, faktor bagi 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Iaitu hasil darab yang kamu boleh dapat 20. Okey, contohnya 1 darab 20, 20. Jadi 1 dan 20 tu faktor bagi 20. Kemudian 2 darab 10, 20. 4 darab 5, 20. Faktor bagi 8, 1, 2, 4, 8. Okey. Di faktor bagi 20 atau faktor bagi 8, maksudnya kamu kena gabungkan semua ni, salin balik 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20. So, ada berapa unsur ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7/30. Sebab ruang sampel semua 30. Itulah kebarangkalian dia 7/30. Tak boleh pemudahkan. Okey? Okey, seterusnya kita pergi soalan nombor 3. Kak cikgu laju, kamu pause lah dulu. Cuba salin dulu. Nombor 3. Okey, tu dia. 2 keping kad berlabel dengan nombor 77 dan 91. Dimasukkan dalam kotak M dan 3 keping berlabel huruf RIA dalam kotak N. Okey, dia buat bentuk jadual. Okey, kan cikgu dah pernah ajar kamu. Kamu boleh buat bentuk gambar raja pokok atau jadual. So, dekat sini, okey, orang malas dan tak nak belajar, tak tahu apa jawapan dekat sini kan. Okey, so tulis budak tadi kamu boleh jawab. 77I. Okey, kat sini. 77. Of course lah E. Okey. Yang dekat sini 91 R, 91 A. Okey, so kamu penuhkan. Jangan contoh buku teks. Salin jadual ni dalam kertas latihan kamu ataupun buku latihan tu lah. Okey, bila dah dapat ni semua, so dengan menyerahkan semua kesudahan yang mungkin, baru kamu jawab B1 ni. Okey, hitung kebarangkalian kad nombor dengan hasil tambah digit melebihi 10 dan kad konsonan dipilih. Macam mana pula hasil tambah digit 10 tu? Senang je. Iaitu, cikgu dah senaraikan ruang sampel dia. Macam mana dapat ni? Ruang sampel. Inilah semua ni adalah ruang sampel dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni cikgu tulis. Okey. So, dia kata hasil tambah 2 digit tu adalah, hasil tambah dia adalah 10, melebihi 10 dan kad konsonan. So, 77 tu 2 digit. 7 tambah 7, 14. So, dia lebih 10. So, kita boleh ambil. Tapi jangan lupa dia nak huruf konsonan. So, 77I, 77A tak boleh. Jadi, satu je unsur dia, 77R. Jadi, P kebarangkalian L ni adalah hasil tambah lebih daripada 5 dan konsonan. Ada satu je unsur dia. Jadi semua unsur ni ada 6. 1/6 lah. Okey, B pula. Kad nombor dengan hasil tambah melebihi 10 atau kad konsonan dipilih. Okey, bila atau dia mesti salah satu dia, hasil tambah dia melebihi 10 atau salah satu dia ada kad konsonan. So, itulah jawapan dia. 77R, 77I, 77A. Kenapa kita ambil? Sebab dia perkataan atau. Atau dia adalah salah satu. So, tak apa kalau terambil I. Janji dekat sini adalah melebihi 10. Ini. Dan 91R. 91, 10 tak boleh. Dia mesti lebih 10. Jadi, 10 tak boleh. Jadi, kita ambil kira R. Sebab R ni konsonan. Jadi, ada berapa unsur? Lebih daripada 10 dan atau dia huruf konsonan, sorry. So, 4/6. 1, 2, 3, 4. Ruang sampel 6. 4/6. Pemudahkan jadi 2/3. Itulah jawapan dia. Okey. So, kamu buat soal sampai nombor 3. Kita akan pergi ke nombor 4 pula. Apa soalan nombor 4? Okey. 2 orang pengawas dipilih secara rawak daripada 5 orang pengawas.
yang terdiri daripada 3 orang pengawas tingkatan 4 dan 2 orang pengawas tingkatan 5. So, lukis gambar rajah pokok. Okey, lukis gambar rajah pokok menunjukkan semua kesudahan yang mungkin. Okey, so cikgu dah lukiskan untuk kamu kat sini. Cikgu akan terangkan apa yang cikgu lukis ni. 5 orang pengawas, 3 orang tingkatan 4 dan 2 orang tingkatan 5. Dia nak pilih 2 orang je. Jadi ini adalah pilihan pertama daripada 5 orang. Daripada 5 orang ni kita tak tahu pun pilihan pertama tu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, yang ni jangan tengok. Cikgu tutup yang sebelah sini. Sorry. Okey. So, tingkatan 4 ni ada 3 dan 2 orang tingkatan 5. So, inilah gambar rajah pokok dia. Tingkatan 4 yang pertama. So, yang terpilih yang kedua kemungkinan juga adalah tingkatan 4 yang seorang lagi tu. Yang lagi 2 orang tu. So, E2, E3. Kemudian tingkatan 5 1, tingkatan 5 2. Cikgu labelkan E tu untuk tingkatan 4 dan L tu tingkatan 5. Okay, ni gambar rajah pokok dia. Okay, sekarang kita tengok soalan lagi. Berdasarkan gambar rajah pokok ni kita akan jawab soalan je. Okay, kebarangkalian apakah itu? Kebarangkalian kedua-dua orang pengawas tu adalah tingkatan yang sama. So macam mana kita nak buat? Tengok sini. Okey, tingkatan yang sama. Tengok ni. So, tingkatan 4 mesti semua tingkatan 4. Okey, so cikgu ambil kat mana ni cikgu dapat ni? Ni. E1, E2, E1, E3, E2, E1, E2, E3 sebab dia tingkatan yang sama, tingkatan 4. So, E3, E1, E3, E2. Kemudian tingkatan 5, L1, L2 dan L2, L1. So, cikgu tulis macam ni lah. Untuk tingkatan 4 semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 unsur. Okay, 6 unsur daripada berapa unsur semua ni? 5 darab 4 anak panah. 20. Okay. So, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 20 untuk tingkatan 4. Tingkatan lelaki, tingkatan 5 pula ada 2 orang. Di mana 1, 2, 1, 2. 2 kebarangkalian. 2 tingkatan 5 dipilih lah. So, 2 per 20. So, kita tambahkan sebab dia kata kedua-duanya tingkatan yang sama kan. So, gabung lah. So, kita tambahkan. Kamu akan dapat 8 per 20. So, pemudahkan dia 2 per 5. Okay, kalau tak faham, ulang balik video cikgu tadi ni. Rewind dan jawab. Dan jawab bersama cikgu ni. Okay. Kamu tulis semua dalam buku latihan ataupun kertas A4 yang kamu guna tu. Okay, seterusnya soalan nombor 5 pula. Okay. Kebarangkalian Skamseng lulus dalam mata pelajaran fizik dan kimia masing-masing ialah 0.58 dan 0.42. Okay, lulus dalam fizik dan kimia. Hitung kebarangkalian bahawa Kamseng ni lulus kedua-dua mata pelajaran. Dia lulus fizik dan kimia. Dan yang kedua, B hanya lulus satu mata pelajaran. Okay, untuk mendapatkan jawapan, kamu kena buat gambar rajah pokok. Okay. Cikgu akan terangkan lah. Jangan risau. Kita buat sama-sama. Ya. Jangan tiru lagi. Dengar dulu. Okay. Okay, ni. Fizik lulus 0.58. So, tak lulus ataupun gagal, cikgu labelkan G adalah 0.42. Macam mana cikgu dapat? 1 tolak 0.58. Dapat 0.42. Okay. So, kemudian dia lulus kimia pula. Okay, ni kimia punya paper. Kimia lulus adalah 0.42. So, gagal kimia 0.58 lah. Kebetulan dia sama dengan peratus lulus. Peratus pula. Kebarangkalian lulus fizik. So, cikgu buat gambar rajah pokok macam ni. Okay. Bila gagal fizik 0.42, lulus kimia 0.42 dan gagal kimia 0.58. Okey, soalan A, Kamseng lulus dua-dua mata pelajaran. So, kita ambil lulus dan lulus. 0.58 darab 0.42. Kamu dapat 0.2436. Kemudian, kita tengok soalan B. Kamseng hanya lulus satu mata pelajaran. Maksudnya, kita kena ambil lulus fizik, gagal kimia dan gagal fizik, lulus kimia. Okey, macam mana? Fizik lulus
lulus 0.58, darab yang gagal kimia 0.58. Okey, tambah kimia lulus 0.42, fizik gagal 0.42. 0.42 darab 0.42. So kamu akan dapat 0.5128. Okey. Faham? Tak faham tanya cikgu nanti. Okey, dan soalan nombor 6. Ada gambar otak tu. Tu soalan kebat lah yang kamu memang tak suka. Okey. So, untuk mengelakkan kamu bertanya cikgu, untuk itu cikgu akan menerangkan soalan nombor 6, soalan kebat. Kamu mesti dengar betul-betul lah. Okey, Fatimah dia menghantar surat permohonan kerja kepada 3 buah syarikat XYZ. Kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada syarikat X, Y dan Z. Masing-masing ialah 3/5, 4/9 dan 5/12. Hitung kebarangkalian Fatimah mendapat penawaran daripada mana-mana 2 syarikat. Bermaksud dia dapat syarikat X, Y, ataupun dia dapat Y, Z, ataupun dia dapat X, Z. Okey, dan B sekurang-kurangnya 1 syarikat. Maksudnya 1 syarikat at least dia dapat kerja. Okay, so kita tengok macam mana nak selesaikan dia. Cikgu dah lukiskan gambar raja pokok. Sekali lagi gambar raja pokok membantu kita lah. Okey, terpelak pula. Okey, ni gambar raja pokok. Okey, tolak atas sikit. Okey. So, kebarangkalian dia dapat dari syarikat X adalah T ni terima, G tu gagal. So, dia terima 3/5. Okey, pada soalan ni. So, dia tak terima adalah 2/5. 1 tolak 3/5. Okey, syarikat Y pula 4/9 terima. 5/9 dia tak terima. Dan sama juga Z. 5/12 dia terima dan tak terima 7/12. So, dia nak mana-mana 2 syarikat. Jadi, kita kena ambil X, Y, X, Z, Y, Z. Okey, aku maksud cikgu tu. Tengok ni. Ini dia. X terima, Y terima, Z tak terima. Kemudian kebarangkalian X terima, Y tak terima, Z terima. Dan kebarangkalian X tak terima, Y terima, Z terima. Okey, so tengok ni. Mana cikgu dapat ni? 3/5 darab 4/9 darab 7/12. Okey, tengok gambar raja pokok. Tu penting gambar raja pokok ni. Okey, tak kat tepi lah. Nampak kan? Okey. So, X terima 3/5. Okey, ni. Y terima 4/9. Z tak terima 7/12. Gagal tu tak terima. So, kamu ambil lah ni. Tanda koma tu maksudnya tak diterima lah. So, darabkan. Darab. Tambahkan dia. Kemudian, dapat 199/540. So, kebarangkalian dia diterima mana-mana 2 syarikat adalah 199/540. Okey. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey, kalau kamu nak tengok yang tadi, kamu pause lah. Okey, sekurang-kurangnya 1 syarikat. Okey, 1 syarikat ni, ni complicated sikit. Sekurang-kurangnya 1 maksudnya. Kebarangkalian dia dapat tawaran di 3 tu ada juga. So, dia akan jadi macam ni. Okey. Kita kira dulu. Dia diterima syarikat X, tapi dia tak diterima syarikat Y dan Z. Samalah. Kebarangkalian dia tak diterima dekat X, tapi dia diterima dekat Y dan dia tidak diterima dekat Z. Kemudian dia diterima di Z saja, tapi Y dan X tidak diterima. So, kebarangkalian ni kamu ambil daripada gambar raja pokok ni lah. Okey, yang gagal tu tak diterima lah, yang ada tanda itu koma tu. Okey, so kamu kira, darabkan. Okey, X diterima 3/5, Y tak diterima 5/9, Z tak diterima 7/12. Ni lah. Okey, kemudian kamu ikut, kemudian kirakan tambah sendiri dan kamu akan dapat 211/540. Ni bukan jawapan dia. Kamu ada kena kira 1 lagi, iaitu ketiga-tiga dia diterima. Okey, X, Y, Z dia diterima. So, 3/5 darab 4/9 darab 5/12. Dapat 1/9. Okey, sebab dia kata sekurang-kurangnya 1 tawaran. Jadi, kamu kena kira 2 tawaran dia dapat, 1 tawaran dia dapat, dan ketiga-tiga tawaran tu dia dapat. Okey, so
Kita tambah yang tadi tu. 199.40 ni yang kita kira tadi tu. Panjang kan. Kemudian tambah 211/540. Ini 2 diterima. 2 tawaran. 1/9 tu ketiga-tiga tawaran. Okey, yang ni kedua-dua tawaran. Yang ni 1 tawaran. Yang ni 1/9 ni. Tiga tawaran. Okey, cikgu contohin sikit lah. Ni 2 tawaran. Yang ini 1 tawaran. Yang ini 3 tawaran. Okey. So tambahkan, kamu akan dapat 47/54. Okey. Selamat mengikut cikgu dan membuat semua latihan 1/6. Nanti cikgu akan cek. Okey. Bye.